Baik, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terima kasih saya ucapkan kepada uh, guru-guru ya di seluruh daerah Petaling Utama khususnya, dan juga mungkin ya guru-guru dari seluruh negeri Selangor, ya, sebab sebenarnya program kita ini telah saya sebarluaskan, ya, bukan sahaja di peringkat negeri, ya, malah saya telah sebarkan ke bahan bantu belajar bahagian sebenarnya untuk seluruh KPM, ya, seluruh Malaysia sebenarnya. Cuma yang masuk ke Zoom mungkin tak seramai yang kita jangkakan. Ya, yang masuk ke Zoom tak seramai yang kita jangkakan. Tetapi saya yakin ya, dalam YouTube mesti ada yang banyak yang menonton siaran kita ini. Jadi terlebih dahulu, sekali lagi saya memperkenalkan diri saya Encik Alex Leong, pegawai SIC Plus daripada PPD Petaling Utama. Okey, untuk petang ini kita akan mengadakan satu sesi, iaitu siri cerdik pertama. Siri cerdik pertama program pemerkasaan guru bahasa Melayu, ya, khususnya untuk guru-guru yang mengajarkan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, baik. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, Bahasa Melayu SPM merupakan Bahasa Melayu SPM 2021 merupakan sesuatu yang sangat mencabar sesungguhnya, ya, bukan sahaja untuk guru-guru, malah untuk murid-murid sekalian, ya, kerana nombor satu format baru, dan nombor dua, ya, murid-murid kita telah pun, ya, menjalani PDPR, ya, saya rasa dah lebih setahun. Jadi oleh sebab itu kefahaman, ya, murid-murid kita dan juga tahap kefahaman guru-guru kita tentang format baharu SPM ini, ya, sesungguhnya memerlukan, ya, sentiasa memerlukan penambahbaikan, ya, supaya kita sebagai cikgu, ya, dapat memastikan bahawa kita betul-betul menyampaikan, ya, pengajaran yang terbaik, ya, yang dapat menepati di SKP, ya, sebagaimana yang disasarkan oleh bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia dan sebagaimana yang diharapkan juga oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Baik, jadi oleh sebab itu pada hari ini kami, ya, daripada sektor pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama sangat berbesar hati kerana berpeluang untuk menyantuni guru-guru, yang membantu guru-guru di seluruh negeri Selangor khususnya dan mungkin di seluruh Malaysia untuk bersama-sama dengan kita dan bagi mempelajari bagaimana, ya, sesungguhnya, ya, bagaimana kita nak membina item, ya, untuk Bahasa Melayu SPM format baharu kertas 2, soalan yang ke-6 hingga yang ke-9, ya, pada petang ini. Jadi bersama-sama dengan saya pada petang ini ialah dua orang jurulatih utama yang hebat, ya, seorang daripada daerah Petaling Utama iaitu Puan Zainab binti Abdullah, ya, daripada SMK Bandar Utama Damansara 3. Ya, selamat datang. Terima kasih Puan Zainab. Ya, selamat datang semua dan terima kasih Puan Zainab kerana sudi, ya, mengadakan ceramah ini untuk membantu guru-guru kita. Dan kemudian seorang lagi yang juga tidak kurang hebatnya, ya, adalah daripada Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Perdana, iaitu Puan Rohaiza Omar. Ya, Puan Rohaiza Omar bertugas di SMK Puchong Perdana, betul, ya? Ya, betul. Okay. Okay, jadi terima kasih juga kepada Puan Rohaiza, ya, kerana sudi, ya, berkolaborasi dengan PPD Petaling Utama untuk menjayakan program pada petang inilah. Baik, jadi sebagaimana yang kita ketahui, kertas 2, ya, ialah kertas yang mentaksir konstruk membaca, ya, mentaksir konstruk membaca, dan untuk petang ini kita akan berfokus pada soalan yang ke-6, 8 dan yang ke-9. Harap-harap selepas ini kalau saya ada masa, ya, saya dapat membuat pula satu lagi sesi perkongsian untuk soalan 1 hingga soalan yang ke-5. Okay, dan harap juga tidak terlalu awal untuk umumkan bahawa kita juga akan ada satu lagi slot pembinaan item untuk kertas 1 yang setakat ini saya jadualkan pada 23 September nanti. Ya, jadi harap-harap tuan-tuan dan puan nanti dapat mengikuti sesi ini jugalah, ya. Dan sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Puan Nurin binti Zakaria selaku Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan
Daerah Petani Utama kerana memberikan sokongan kepada saya daripada unit bahasa PPD Petani Utama untuk mengadakan program yang sangat bermakna pada petang ini. Baiklah, jadi tanpa berlengah-lengah lagi, ya, saya pun dah bercakap panjang, saya mempersilakan ya kedua-dua orang penceramah kita iaitu Puan Zainab binti Abdullah dan Puan Wahizah Omar untuk menyampaikan ceramah kita. Terima kasih. Terima kasih Encik Rex. Apa khabar? Baik. Terima kasih kerana sudi mengundang sekali lagi untuk perkongsian ilmu Cikgu Zainab. Sama-sama. Terima kasih. Hari ini kita nak kolaborasi sedemikian sangat diperlukan. Kejap ya Cikgu Rohiza, saya nak maklumkan. Okey, mohon cikgu-cikgu tolong unmute ya. Mic masing-masing ya, sebab saya terpaksa mute untuk cikgu yang tak unmute ya. Jadi sangat nilah sebab saya tengah kontrol ni. Jadi harap cikgu boleh mute masing-masing ya. ya. Okey, sekejap ada lagi seorang. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua guru Bahasa Melayu daerah Petaling Utama khasnya dan seluruh ya Selangor amnya ya. Saya dapat tahu Cikgu Alex telah kongsi ya berkenaan dengan program kita ni ke Jabatan Pelajaran Selangor, dan Puan Ruby telah orang kata kongsi dengan guru-guru di negeri Selangor ya. Okey, hari ini saya bersama-sama dengan Puan Rohaizah untuk berkongsi ya. Nak kata bijak, kami bukanlah bijak, cuma kami nak nak berkongsi bagaimana cara untuk membina item Bahasa Melayu Kertas 2, iaitu fokus kepada soalan 6, 7, 8 dan 9, iaitu soalan pemahaman ya bahagian B Kertas 2 dan soalan rumusan bahagian C ya. Jadi bila bincang Cikgu Rohaizah tadi untuk 4 soalan ni dalam masa 1 jam 30 minit, memang kami terpaksa naik kereta, kereta apa Cikgu Rohaizah? Kita kena naik kereta laju. Jadi cikgu pun kena bergerak selaju ya. Selaju pergerakan kami. Sebabnya kalau kita nak terang sikit-sikit tu nanti cikgu faham lah kan masa kita sangat terhad ya. Jadi kita cubalah sebaik yang mungkin. Pun dalam 10 ke 15 minit untuk satu bahagian ya. Dan mungkin sebelum kita tamat hari ni kita ada sesi soal jawab lah kalau cikgu ingin bertanya ya. Jadi untuk itu ya cikgu dah sedia maklum Puan Rohaizah kita ni ya seorang penulis buku KBSM dulu, dan KSSM pun beliau ada menulis ya buku-buku rujukan. Jadi ilmu yang ada padanya insya-Allah ya kita kongsi untuk bagaimana kita nak menyediakan item ya ataupun soalan untuk murid-murid kita insya-Allah ya yang akan ambil SPM tahun 2021 dan SPM tahun depan. Jadi saya jemputlah Puan Rohaizah untuk kongsi skrin ya. Okey, dipersilakan Puan Rohaizah, nanti kita berbincang bersama-sama ya. Terima kasih Cikgu Zainab. Baik. Selalu perbincangan dengan Cikgu Zainab agak santai. Hari ini formal ya Cikgu Zainab ya. Baik. Nampak tak? Okay, nampak. Nampak Ya, Alhamdulillah. Baiklah. Kita teruslah pergi. Ni hasil karya. Hasil karya saya taklah banyak sebenarnya. Tapi saya mula menulis sejak tahun 2000 untuk pengetahuan semuanya. Mungkin ada dalam kalangan guru di sini dulu menggunakan buku saya semasa mereka menduduki SPM. Mungkinlah. Dah biasa dia tu. Baik, ni antara buku saya lah yang saya tulis. Baik, sikit-sikit keluarkan. Okay, kemudian ada yang ini yang saya kata buku yang sangat popular semasa SPM. KBSM. Okay, ni antaranya.
Ni bukan nak promote cikgu ya, sebab dah selesai pun dah sebenarnya tu KBSM tu. Ini nak menunjukkan contoh-contoh buku sahajalah. Di antaranya saya telah menulis hampir lebih kurang dalam 300 buah buku, naskah buku rujukan dah setakat inilah, dan akan terus menghasilkan lagi buku. Sebab saya suka buat bahan. Apabila buat bahan tu kalau tidak dikongsikan jadi rasa macam rugi pula kan Cikgu Zainab? Mana sahabat saya? Baik. Pada hari ini, okey, saya ditugaskan. Betul Cikgu Raiza, ada masalah sikit, saya terpaksa mute dulu ya. Okey, Cikgu teruskan dulu, nanti saya menyampuk. Baik. Okey, seperti yang sedia maklum, tugasan saya bersama Cikgu Zainab pada hari ini adalah untuk memberikan sedikit, kita kata bukan memberikan sedikit, kita berkongsi maklumat cara nak membina soalan bagi soalan 6, petikan umum, soalan 7, petikan sastra, soalan 8, novel dan soalan 9 rumusan. Masa yang diperuntukkan agak terhad iaitu 1 jam 30 minit. Jadi seperti yang Cikgu Zainab cakap tadi, kena laju naik jet pribadi. Baik, antara rujukan utama apabila membina item soalan sudah semestinya ialah DSKP, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Ini yang Cikgu Zainab adalah kitab kita untuk pembinaan soalan dan PDP. Betul, betul. Yang kedua, tak nak tahu soalan, mestilah kita rujuk pada format pentaksiran SPM mulai tahun 2021 yang telah ditatarkan kepada seluruh guru ataupun semua guru di seluruh Malaysia. Baik, seterusnya yang ketiga, sebagai bahan yang memang cukup cantik, cukup kita kata lengkap dan bermaklumat, jadikanlah buku teks tingkatan 4 dan 5 sebagai rujukan kita. Memang cantik, saya cukup puas hati dengan buku teks ni. Okay, seterusnya, jangan lupa juga antologi dan novel tingkatan 4 dan 5. Yang ini bagi soalan 6, soalan 7 dan soalan 8. Iaitu soalan pemahaman petikan sastra dan soalan novel. Seterusnya dan kelima ialah sumber atau bahan lain. Ini ialah rujukan utama kita apabila hendak membina item ataupun soalan. Okey. Seterusnya, yang ini memang kena belek lah selalu Cikgu Zainab. Di mana ada PDP, di sinilah ada DSKP kan, tally tu. Kita agak santai hari ni Cikgu Zainab ya. Cikgu dah penat mengajar dari pukul 8 ataupun 7.30 sehinggalah pukul 2 barangkali. Maka kita santai-santaikan sikit, boleh Cikgu Zainab atas kebenaran? Boleh Cikgu Zainab? Boleh insyaAllah, tetapi bermaklumat. Tetapi bermaklumat. Baik. Untuk soalan 6, 7, 8, 9 ni, kan Cikgu Zainab kan? Kemahiran membaca yang 60% tu sangat penting. Sebab banyak bahan yang perlu dibaca. Sebab konsep dia pelbagai bahan, pelbagai sumber. Apabila konsep pelbagai bahan, pelbagai sumber, maka perlulah membaca. Kemahiran membaca 60%, dah betul bacaan, dah betul maklumat, barulah akan pergi kepada kemahiran menulis tu 40%. Jadi di sini, seandainya kemahiran membaca pelajar tu masih lemah lagi, tak tahu apakah kata kunci soalan dan sebagainya, maka kemungkinan untuk menulis jawapan tu boleh tersasar. Kan dari segi pengalaman, gitulah. Baik, jadi antara standard kandungan yang perlu difahami cikgu ialah 2.1 ni, 2.2, nanti cikgu bacalah dalam DSKP ya, saya sambil lalu je ni. Kemudian 2.3. Seterusnya, contoh soalan ni 2.3.2 ni membaca dan membanding beza maklumat daripada pelbagai bahan. Yang ini konsep kalau dari segi format pentaksirannya ialah soalan nombor 2 bagi soalan 6 dan soalan 7. Membanding beza. Baik ya. Seterusnya 2.3.4. Yang ini aplikasi konsep untuk soalan yang keempat, iaitu soalan kebat penyelesaian masalah. Jadi kita kena faham dulu lah di SKP. Baik, seterusnya kemahiran menulis, tak nak apabila dah membaca mesti menulis. Jadi antara aspek ataupun kemahirannya ialah 3.2 ni ataupun 3.2
menulis untuk meramal sesuatu perkara yang ini boleh dikaitkan dengan penyelesaian masalah tadi tu Cikgu Zainab. Soalan yang keempat tadi tu. Soalan yang Ya, keempat betul. bagi soalan Ya. 6 dan soalan 7. Kita meramal, kita selesaikan masalah tersebut. Baik, ni antaranya lah ya. Cikgu boleh rujuk di SKP. Kemudian seperti biasalah prosa moden, prosa tradisional, yang ini ialah aspek seni bahasa. Ini rujukan utama, format pentaksiran, nak tahu bagaimana bentuk pentaksiran dan sebagainya, perlu rujuk format pentaksiran ini. Sepatutnya semua guru perlu ada format pentaksiran mulai tahun 2021 ni. Baik ya, dalam ni dah diterangkan apa perlu ada. Perkara pertama, perkara kedua, ketiga, jumlah bilangan soalan, kemudian jumlah markah, wajaran konstruk dia, tempoh ujian, cakupan konteks. Cikgu tengok ya, mencakupi semua standard kandungan dan standard pembelajaran terdapat dalam GSKP. Aras kesukaran 5:3:2, yang itu perlu difikirkan. Sama ada soalan itu kaedah perskorannya adakah berbentuk analitik atau holistik, itu perlu dilihat. Okey, ini ialah pelbagai bahan, pelbagai sumber. Baik, seterusnya kalau kita lihat dalam DSKP ada 16 tema keseluruhannya. Betul tak? Silap tu, 18 tema keseluruhannya. Minta maaf, maafkan saya. Tema dalam buku teks 16, tema dalam DSKP 18. Betul kan saya? Okey. Kadang-kadang agak keliru di situ. Tema dalam buku teks 16, tema dalam DSKP. Jam ni pula pergi macam mana nak buatnya? Baik ya. Nama abang. Sebab tema tu kan Cikgu Raiza betul kan, tema dalam buku dulu, I teks try share pula. dia tak ikut urutan. Ya, tak ada nanti. Jadi cikgu kena faham sebenarnya bila buka buku teks ini tema mana ni di SKP ni. Beginilah keadaannya. Kalau kerjaya contohlah yang macam cikgu kejap ya Cikgu Raiza yang tadi ya. Contohnya tema kerjaya. Kita nampak dalam buku teks bab 3 dah ada kerjaya tetapi sebenarnya dia tema ke-14 ya cikgu. Okay, teruskan Cikgu Raiza. Seperti yang dalam jadual ni lah Cikgu Zainab. Kalau contoh tema 1 untuk tingkatan 4, tema 1 ni dalam DSKP ialah kesihatan dan kebersihan. Untuk dalam buku tingkatan 4 dia jadi tema 14. Sehat dan bersih pilihanmu. Manakala di tingkatan 5 tema 1 anda bersih, anda sehat. Ini saya dah buatkan jadual dah. Contoh tema 2 keselamatan. Jadi dalam buku teks tingkatan 4 boleh rujuk tema 7 demi kedamaian. Dalam buku teks tema 11 dunia selamat milik kita. Maknanya ya Cikgu Raiza kalau kita nak bina soalan kita boleh gabungkan buku teks tema 14 ni kan tingkatan 4 dengan tema 1 tingkatan 5 untuk soalan kita kan. Ya, tema yang sama. Jadi maksudnya cikgu kena menguasai tema sebenarnya. Jadi ni antaranya lagi secara sambil lalu sahaja ni. Baik, seterusnya tema 16. Contoh tema 16 kerjaya ni dalam buku teks tingkatan 4 tema 3 memetik bintang. Manakala dalam buku teks tingkatan 5 juga tema 3 iaitu kerjaya meniti jaya. Jadi cikgu boleh rujuklah. Untuk tema 16 kerjaya ni boleh rujuk bagi tema 3 memetik bintang dan tema 3 kerjaya meniti jaya. Apakah aspek yang ada dalam buku teks tersebut? Kenapa? Baik. Seterusnya 18 tema kesemuanya ya. Untuk tema 17 integriti dalam tingkatan 4 tiada. Begitu juga untuk tema 18 pentadbiran dan politik untuk tingkatan 5 tiada. Baik ya. Selesai yang ini Cikgu Zainab, pendekatan tematiknya. Baik, seterusnya bermaksud kita buat begini sebab apa? Kita boleh rujuk kerana soalan berkisarkan daripada 18 tema dalam DSKP. Manakala contohnya adalah dalam buku teks tersebut. Buku teks inilah sebagai tools ataupun alat untuk kita memudahkan kita mengajar. Saya sangat suka, 2 kali dah saya sebut ni, sangat suka dengan buku teks. Betul, saya pun memang menggunakan buku teks apabila mengajar, senang sangat sebab betul. Dia berinformasi dan terkini sebenarnya buku teks kita tu. Saya ingat lagi masa saya belajar dulu dengan buku teks yang agak semuanya satu warna saya kata. Cuma huruf tebal dengan huruf tak tebal sahaja. Tapi sekarang ni macam-macam warna, pelbagai, kita kata apa? Sangat tabik hormat kepada penulis buku teks.
Baik, asas pertimbangan membina soalan yang pertama dari segi kesahannya, relevan, berkaitan, cukup cakupnya, berkaitan dengan objektif mata pelajaran, kemudian keboleh percayaan, keboleh tadbiran, semuanya ini sebenarnya ada dalam format pentaksiran tu. Saya permudahkan saja dalam ni. Cikgu boleh rujuk dalam format pentaksiran untuk membina item soalan. Baik, seterusnya sebab saya akan fokus pada pembinaan soalan nanti ya Cikgu Zainab. Jadi ini agak ni kita lajukan sikit lah. Jadi dalam pembinaan soalan ada 7 langkah yang perlu dikenalpasti ataupun yang perlu diberikan perhatian oleh guru-guru. Yang pertama, tentukan konstruk dia, konteks, aras kesukaran. Baik, jangan semuanya aras kesukaran sama je. Kita ada 5, nisbah 3, nisbah 2. Kemudian tentukan jenis item. Kalau soalan 6, 7, 8, 9 ni, item dia macam mana? Bukan objektif. Jangan pula kita buat soalan objektif untuk soalan 6, 7, 8, 9. Dah tak betul lah tu dari segi item dia. Kemudian jenis evidence dia. Rancang stimulus. Stimulus ni yang merangsang murid ni. Kan Cikgu Zainab? Okey, seterusnya. Stimulus ni sangat penting ya. Jadi waktu kita membina item, kita kena pastikan stimulus yang kita pilih ataupun yang kita buat tadi dia berkaitan lah dengan soalan ya, supaya murid-murid tu bila dia baca soalan dia nampak daripada stimulus tu sendiri. Okey, teruskan. Satu lagi, konsep soalan ke SSM ni ialah dia tema dia yang sama. Jadi soalan tu pun mesti berkisar berkaitan dengan tema tersebut. Tema bahan tu ya. Kemudian dalam penulisan item tu dia mesti ada kita kata distractor ke ada ke tidak ke stem dia, stimulus dia dan sebagainya. Kemudian jangan lupa silap dah ni. Baik pemakahan mesti ada markah. Mesti letak markah. Okey. Bila bina soalan mesti ada markah, jangan tak ada markah. Kemudian yang 7 menilai item. Inilah aspek pembinaan soalan. Seterusnya mengenali kata tugas, tuliskan, nyatakan, catatkan, kemukakan, bincangkan, ulaskan, huraikan, terangkan, jelaskan, tegaskan. Yang mana perlu isi sahaja, yang mana perlu huraian sahaja. Yang ni pun cikgu kena pasti jugalah. Okey. Tak tsunami tu ya. Itu kita kena tengok juga arahan kata tugas ni. Seterusnya kita fokus pada sini. Di sini lama. Baik, soalan 6. Petikan umum. Baik, ini konsep asasnya iaitu ada 4 soalan. 4 boleh keluar 3, boleh keluar 4. Kita kaji ke-4 bentuk soalan tersebut. Baik, soalan yang pertama dari segi bentuknya ialah maksud secara literal. Kemudian soalan yang kedua, beza banding semua bahan. Bermaksud soalan mesti berkonsepkan bahan tersebut. Sekiranya 2 bahan, 2 bahan lah. Sekiranya 3 bahan, 3 bahan lah. Minta maaf Puan Rohaizah, saya mencela sekejap ya. Saya. Sebab ada sedikit masalah teknikal di sini. Saya cuma nak tanya, adakah peserta-peserta dalam Zoom ada tak mendengar gema ke ataupun Ya, saya dengar gema Cikgu Alex bercakap. Tapi kalau saya tak bercakap tak adalah. Ada. Tak ada. Okey, maksudnya ialah masalah daripada saya. Dan kemudian sebentar tadi pun saya rasa ada 10 minit ke 15 minit tak ada suara dalam YouTube. Jadi baru saja ada suara. Banyak cabaran pula petang ini. Jadi tak apa, saya akan mute-kan diri saya pun tak tahu apa masalah. Tak apa, kita teruskan ya. Dalam Zoom ada suara. Cikgu Zainab, dalam Zoom ada suara tak? Dalam Zoom ada suara, tak ada masalah. Dalam YouTube sajalah yang tak ada ya. Okey, teruskan Cikgu Rohaizah. Baik, saya teruskan ya Cikgu Alex. Baik, seterusnya ya. Soalan yang ketiga ialah soalan kemahiran berfikir aras tinggi, pemikiran kritis, dan soalan yang keempat ni soalan yang baharu Cikgu Zainab. Kemahiran berfikir aras tinggi, penyelesaian masalah.
Jadi Baik. sebenarnya ya cikgu-cikgu, kalau cikgu tengok ya soalan untuk SPM ni, kita rujuk pada cadangan soalan yang telah ditatarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia kepada kita ya. Memang lembaga dia kata cadangan soalan 4, tapi saya rasa kalau dia sebut cadangan tu, itu dah jadi soalan sebenarnya ya. Soalan 1, 2, 3 ni sebenarnya lebih kurang waktu murid belajar di tingkatan 3 kalau cikgu tengok soalan dia kan. Cuma tambahan soalan 4 ni lah yang akan menguji kematangan murid untuk menjawab soalan. Jadi kita sebagai guru bila kita nak bina item pun kita kena pasti bentuk soalan terutamanya soalan 4. Okey, teruskan Cikgu Rohaiza. Sebenarnya jika dilihat kan Cikgu Zainab, kita kata DSKP tingkatan 4 dan 5 ini adalah kelangsungan daripada apa yang terkandung dalam DSKP tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Ya, betul. Itu sebab cikgu-cikgu sebenarnya kalau kita dah mengajar tingkatan 4 dan 5 bukan bermakna kita abaikan ya di SKP tingkatan 1, 2 dan 3. Sebenarnya kita kena kaji ke semua ya perkara yang terkandung dalam di SKP tersebut. Jadi cikgu akan tengok dia punya pergerakan dia tu daripada awal dia macam naik tangga tau. Daripada arah pengetahuan, kalau tingkatan 1 tu di aras dia paling mudah sehinggalah tingkatan 5 aras dia makin makin mencabar sebenarnya. Jadi itulah ya kita ni bila kita mengajar satu je ya, kita tak boleh fokus kepada aku mengajar tingkatan 4, 5, aku tak mengajar tingkatan 1, 2, 3. Sebenarnya kita kena kaji ke semua di SKP yang terkandung dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Tingkatan 5 ni lebih pada mencipta dan sebagainya. Baik, kita teruskan pada tengok pula dari segi bahan pelbagai bentuk. Boleh kita ambil daripada berita, rencana, jadual dan lain, dan pelbagai sumber. Boleh daripada majalah, internet, ensiklopedia dan lain-lain. Baik, seterusnya petikkan soalan mengikut tema DSKP. Tema 18 tu lah. Tema yang 18 tema DSKP tu ya. Bukan tema buku teks tetapi tema DSKP. Jangan keliru pula. Baik. Lebih daripada satu bahan akan diberikan. Bermaksud konsepnya mesti lebih daripada satu bahan. 2 ke, 3 ke, 4 ya. Konsepnya lebih daripada satu bahan. Dan yang ini cikgu kena jaga, iaitu panjang petikan 120 hingga 140 patah perkataan sahaja. Ya, nanti kalau cikgu jaga. nak bina soalan ya, bila cikgu cari bahan daripada sama ada buku teks ataupun bahan-bahan lain, pastikan ya petikan yang cikgu pilih tadi kena bilangan perkataan dia 120 hingga 140 dan cikgu kena ubah suai. Bukan ambil bulat-bulat sebenarnya ya. Jadi kita kena ubah suai mengikut kesesuaian ya. Yang penting kita kena akur dengan kehendak LPM 120 hingga 140. Baik. Yang inilah kita punya panduan sebenarnya apabila membina item ataupun membina soalan lah. Panduan kita berapa soalan, kemudian apa bahannya, berapa jumlah patah perkataan. Jadi kita kena akur dengan apa yang ditulis dalam format tersebut. Seterusnya, ini daripada item, kita kata daripada mana? Item contoh itulah ya. Lembaga Peperiksaan. Lembaga Peperiksaan. Pertama ada markahnya ni Ni markah, kita kata markah kalau kita kata apa ibunya ya. Markah ibunya, kemudian ada markah anak-anaknya. Kemudian dari segi pembinaan, yang ini italic. Yang ini apabila saya membina soalan, memang saya ikut bulat-bulat. Kemudian yang ini tebalkan. Tebalkan. Dan dia tak boleh italic, dia kena sama. Supaya pelajar ataupun murid nampak ada bahan 1 dan bahan 2. Itu tujuannya. Kemudian di sini, kalau di sini bahan 1, di sini bahan 2, maka kena tally lah dengan di sini. Janganlah sini kata baca petikan 1 dan petikan 2. Kemudian dekat sini bahan 1, bahan 2. Itu namanya kesahannya tu bagaimana. Baik ya. Seterusnya. Pelajaran murid dan seterusnya bagi tujuan. Baik. Seterusnya
perkataan dipetik diubah suai. Dipetik sahaja berbeza. Diubah suai berbeza. Dipetik dan diubah suai berbeza pula. Kalau dipetik, petik bulat-bulat. Okey, kalau diubah Kita suai, salin bulat ya cikgu. salin Bukan bulat-bulat. kita ambil bahan tu daripada buku teks misalnya. Kita memang ambil satu-satu, kita tak ada ubah langsung, maka kita kena tulis dipetik daripada. Okey. Kalau kita ada tambah sedikit info dan sebagainya, diubah suai. Dipetik dan diubah suai. Nanti kita akan tengoklah. Kemudian dari segi penulisan tajuk, ada tanda ini. Baik. Kemudian huruf pertama, huruf yang ini besarkan. Seterusnya, biasanya kata hubung ni kita akan tulis dalam huruf kecil. Kemudian ada nama penulis, sumber di italikkan, kemudian ada Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kena ikutlah, ikut betul-betul yang ini. Baik, seterusnya bahan 2 pun sama. Ada juga dia punya sumber ni. Baik ya. Ada apa-apa nak tanya tak agaknya? Okay, sebenarnya cikgu, kalau cikgu tengok item daripada lembaga ni, kita nampak bahan 1 dan bahan 2 kedua-duanya petikan ya cikgu. Tapi sebenarnya oleh sebab ya, kalau kita tengok arahan daripada lembaga pun dia ada nota dia, bahan daripada pelbagai sumber, daripada pelbagai apa tadi bentuk ya. Jadi dia boleh dalam petikan ataupun dalam bentuk yang berbeza, sama ada puisi ke, iklan, poster, plan, rencana dan sebagainya lah ya. Jadi bahan grafik ya, tapi yang penting bahan tadi mesti ada info, dia tak boleh bahan kosong. Jadi kalau kita ambil, mungkin bahan pertama kita ambil petikan, bahan kedua kita ambil infografik. Infografik ni maksud dia grafik tu ada informasi, bukan grafik yang kosong. Bukan gambar je lah maksudnya. Dan yang seterusnya kena faham bahawa bahan 1 dan bahan 2 mempunyai tema yang sama. Ya, betul. Tema yang sama. Jadi tema kalau dalam DSKP ni ialah tema pendidikan ni. Tema pendidikan. Baik ya. Seterusnya. Baik. Apabila dilihat soalan pula, kita kena ikutlah ni. Tanda yang ini. Jangan A, B, C pula. Ni semua kena ikut ni. Tengok apa? Baik, teliti satu-satu bahan 2 ni di huruf tebalkan, ada koma, kemudian perkataan ini di italikkan ataupun dicondongkan, titik, kemudian markah, cara nak menulis markah juga yang ini italik, kemudian kotak ini bukan dalam bentuk kurungan begini tetapi dalam bentuk begini, semua tu kena ikut satu-satu. Seterusnya soalan yang kedua ni, soalan merujuk bahan 1, bahan 2 ni ditebalkan, huruf ni ditebalkan supaya pelajar akan peka dengan bahan 1, bahan 2. Kemudian yang ini nak apa, persamaan dan perbezaan juga di huruf tebalkan supaya tidak mengelirukan murid. Kemudian dari segi pemarkahan, di sini 3 markah maka ikutlah 3 markah. Baik, soalan ini soalan kebat pemikiran kritis. Jadi bentuknya, markahnya. Jadi kita ikut. Kemudian soalan yang ini. Alamak. Soalan yang keempat. Soalan keempat ni istimewa. Soalan 1, 2, 3 ni soalan yang biasa sebab telah belajar semasa PT3 kan Cikgu Zainab kan? Soalan yang keempat. Ya, dia lebih kurang apa orang kata kesinambungan lah daripada apa yang murid-murid biasalah dengan format tingkatan 3 ataupun PT3. Okey, satu lagi ya sebelum Cikgu Raiza pergi kepada set soalan seterusnya. Cikgu-cikgu kena ingat ya, untuk soalan 6 dan 7 mesti 25 markah. Maknanya waktu cikgu nak bina item yang berbentuk set model, jangan terlebih markah pula ya. Jadi cikgu kena rancang. Kalau soalan 6 ni 12, soalan 7 akan jadi 13. Kalau soalan 6, 10, contohnya cikgu nak letak 10 markah je. Jadi soalan 7 akan jadi 15 markah. Yang penting kedua-dua soalan ini membawa markah 25 ya. Jadi kena jelas betul-betul, kena pasti ya. Sebab set model yang kita bina nanti dia mesti cukup 100 markah. Baik. Ini kalau untuk ambil 35. Okey, teruskan. Cikgu Zainab, mari
mari kita tengok pula apa perbezaan soalan 3 dan soalan 4 ni. Okey. Namanya kemahiran berfikir aras tinggi, dua-duanya sama kemahiran berfikir aras tinggi. Cuma yang ini pemikiran kritis ni dah biasa. Masa PT3 pun sama. Baik ya, jadi yang istimewa untuk tingkatan 4 dan 5 ni ini soalan yang keempat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi tetapi dalam bentuk penyelesaian masalah. Maka dalam soalan ni mesti ada masalahnya. Mesti ada masalah dan mesti diselesaikan masalah tersebut. Mesti diselesaikan. Jadi kalau dilihat pada soalan ni, ini tak apalah, kita tengok nanti ya soalan contohnya ya. Baik ya, di sini 4 markah. 4 markah. Okey. Jadi keseluruhan di sini 2, 3, 5, 12 markah ya, 12 markah. Maka maksudnya petikan sastra tu 13 markah lah. Baik, kita tengok nanti soalan seterusnya. Alright. Yang ini ialah soalan yang saya bina daripada buku teks. Sebab apa saya suka bina soalan daripada buku teks? Sekurang kurangnya apabila kita mengajar pelajar ataupun murid, kita mengajar murid, maka mereka akan menggunakan buku teks, memaksa mereka menggunakan buku teks dan saya juga memaksa diri saya menggunakan buku teks. Jadi tak nak pelajar ataupun murid perlu mencari maklumat yang terdapat dalam buku teks tersebut. Jadi jika dilihat daripada petikan ini adalah petikan daripada buku teks tingkatan 5 halaman 19, iaitu bola yang meleret. Baik, jumlah patah perkataan ialah 130 patah perkataan. Iaitu saya masih akur lagi lah. Antara 120 hingga 140. Baik ya. Ini tentang bowling. Baik, seterusnya bahan 1, bahan 2. Bahan 2 pula tentang petang. Juga buku teks tingkatan 5 halaman 18. Di sini saya tak gunakan pelbagai sumber kerana apa? Sebab saya nak melatih pelajar ataupun melatih murid untuk menggunakan buku teks ni sebenarnya. Kalau cikgu nak gunakan daripada sumber yang lain boleh, tak ada masalah. Dalam buku saya ada daripada buku teks, kedua-duanya ada daripada pelbagai sumber. Tak ada masalah. Betul cikgu. Jadi sebenarnya sekarang ni yang paling rapat dengan kita ialah internet. Cikgu saya tahulah kan. Sebab kalau ikut pembinaan item yang baik ni kita boleh guna daripada majalah seperti Dewan Siswa, Dewan Masyarakat ya Cikgu Raiza, diskusi bahasa lah macam-macam. Tetapi kalau kita ada kekangan dan kita nak belajar untuk membina item, cikgu mulakan dulu dengan buku teks dan yang kedua mungkin cikgu pergi ke internet, cikgu pergi macam surat khabar online, berita harian online, Cosmo online ya, ada Metro online. Jadi di situ pun cikgu boleh dapat maklumat sebenarnya. Sekarang maklumat di hujung jari ya Cikgu Raiza, tak ada masalah sebenarnya. Jadi blog-blog pun boleh, kita boleh je pergi kepada ke blog-blog orang yang membicara tentang tema yang kita nak sebenarnya. Kalau ikutkan yang Cikgu Zainab, yang ini sebenarnya saya ambil daripada internet sebenarnya. Kemudian yang ini pula saya ambil daripada buku teks. Jadi ada gabung jalin. Sebab itu saya tulis di sini dipetik dan diubah suai. Petik dan sebab saya menggunakan sumber lain juga untuk, cuma tak boleh nak letak dua-dua sumber kat situ. Jadi ada gabung jalin antara sumber dari segi pembacaan, kemudian ada yang menggunakan buku teks sebagai penambahan. Tapi kita pilih salah satulah sebagai rujukan kita. Kalau di sini kan tak adalah kita nak tulis internet dan buku teks. Kemudian cikgu kalau dalam buku teks tu yang cikgu ambil kan bahan dia dalam bentuk jadual, cikgu boleh karang. Bila cikgu karang dia dah jadi dipetik dan diubah suai kan pun Cikgu Raiza kan. Dia betul. Tak boleh lagi dipetik sebab kita dah ubah ya bentuk daripada buku teks ke dalam bentuk petikan karangan atau penisi. Baik, seterusnya ya dari segi ini dah 133 patah perkataan. Masih dalam lingkungan itulah 120 hingga 140. Kena kira satu-satu ni, kena kira perkataan macam kita mengira rumusan. Baik, seterusnya. Baik, yang ini sebenarnya yang saya ambil bahan inilah yang saya ambil. Kenapa saya dah keluar bahan ini, saya gunakan dua ni tapi yang situ masih tak jalan lagi. Alright, baik. Baru nampak buku teksnya. Baik, yang ini adalah bahan yang saya ambil tadi, bola yang meleret, kemudian petang. Konsep dia ialah sukan ni,
dalam tema Jadi deskripsi kalau masukkan. cikgu tengok Cikgu Rahaiza telah menjadikan cabaran petang tu daripada bentuk nombor ke dalam bentuk petikan esei jadi itu yang kita tulis dipetik dan diubah suai lah ya cikgu. Maksud kita karang semula. Saya ambil yang nombor 1 ni, saya ambil yang nombor 2 ni, kemudian adalah juga beberapa yang saya ambil sebelum kemudian saya gabungkan dengan Bukan ke bahan. cikgu bila kita nak ambil kita kena fikirkan soalan dulu ya cikgu supaya betul. lebih mudah kan. Jadi cikgu fikirkan dulu apa soalan cikgu nak tanya. Bila cikgu nak ambil bahan tadi kena ambil lah berkaitan dengan soalan ditanya. Maksud kita kena baca dululah petikan tu sebab kadang-kadang dalam petikan tu dia ada banyak info. Kan Cikgu Rahaiza, kadang dia ada mungkin ada kebaikan, ada langkah-langkah. Jadi kita fokus sebab soalan pemahaman ni dia petikan dia 124 perkataan je. Jadi kita tak nak petikan yang sangat panjang. Jadi cikgu kena fokus apakah bentuk soalan yang cikgu nak tanya dekat bahagian soalan 2 tu. Cabarannya Cikgu Zainab adalah untuk soalan 2 tu, persamaan, perbandingan, beza banding antara dua bahan tu. Itu cabarannya. Untuk soalan yang berdasarkan petikan ni. Kita kena tahu ada tak persamaan, ada tak perbezaan dan sebagainya. Baik, ini soalan saya lah. Betul tak? Tadi dah rujuk, dah edit. Baik ya. Berdasarkan bahan 2, berikan maksud mencari bakat. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan permainan bowling padang dan petang. Kemudian soalan 3 dari segi markah. Kemudian bermain permainan bowling padang ataupun petang mempunyai banyak kebaikan kepada remaja. Pada pendapat anda, apakah kebaikan-kebaikan tersebut? Nanti saya akan tunjukkan bagaimana info dalam buku teks ini dapat membantu untuk menjawab soalan ini. Kemudian soalan yang keempat, sekolah anda akan mengadakan pertandingan permainan tradisional. Kumpulan anda telah ditugaskan oleh guru untuk memilih satu permainan tradisional yang akan dimainkan dalam pertandingan tersebut. Namun, apabila dah ada namun tu mesti ada masalah. Tugasan tersebut tidak dapat diselesaikan kerana masalah peralatan pula tak ada. Apabila masalah peralatan dah tak ada, macam mana nak masuk pertandingan permainan tradisional. Jadi sekiranya kumpulan anda diberikan lebih masa, anda ada ahli kumpulan bercadang untuk membuat sendiri permainan tradisional tersebut. Nyatakan cara membuat permainan tradisional yang kumpulan anda pilih. Baik, kita tengok. Maksud. Ini antaranya lah. Apabila kita menulis atau membina ataupun menulis ataupun memberikan jawapan, maka adalah pelbagai, kita kata apa Cikgu Zainab? Pilihannya. Ya, kalau macam bahan soalan 1 ni biasanya maksud rangkai kata dia lebih kurang sama dengan bentuk soalan KBSM iaitu soalan pemahaman rumusan cikgu. Jadi sebab kita sebenarnya tak ditatarkan lagi pemakahan, jadi kita boleh ikut konsep lama iaitu kalau maksud rangkai kata tu kalau 2 perkataan terus je direct. Untuk jawapan tu contohnya tadi mencari bakat. Mencari tu apa dia, bakat tu apa dia. Jadi bahagikan kepada 2 dengan merujuk kamus lah. Dan satu lagi dengan merujuk teks tadi dalam konteks teks tadi. Jadi untuk maksud rangkai kata ni sebenarnya kita masih terikat dengan cara lama lah sebab kita tak ada gambaran pemakahan sebenarnya dan saya rasa mungkin cadangan saja ni. Cadangan sahaja. Ini cadangan jawapan. Ini kita punya cadangan sebab kita tak ditatarkan, kita tunggulah penatarannya macam mana. Jadi untuk kita bina soalan, kita boleh bina soalan bila kita nak cari perkataan untuk beri maksud tu cikgu. Kalau boleh jangan satu rangkai kata yang sangat panjang. 2 perkataan dah cukup. Kalau 3 perkataan ada kata hubung ataupun inilah kata tugas ke di situ tak apa. Jadi kalau dia dah panjang nanti murid akan menghurai. Jadi seelok-eloknya untuk masuk rangkai kata ni murid memberi maksud yang tepat. Baik, yang ini tak ada masalah saya rasa ni. Kita pergi kepada soalan yang kedua iaitu merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan permainan bowling padang dan petang. 3 markah. Baik, saya tak nak ular dari segi pemakahan tu Cikgu Zainab. Saya terus pada cadangan jawapan. Baik, dan namanya soalan ni daripada bahan 1 dan bahan 2 nak persamaan. Jadi bermaksud persamaan ini mesti ada dalam bahan.
Bagaimana pelajar nak atau murid nak mencari jawapan jika jawapannya tak ada dalam bahan? Konsep dia ialah beza banding. Maka murid mencari dia kata jawapan dalam bahan tersebut. Jadi saya telah warnakanlah ni. Warna hijau ni maksudnya persamaan. Mana saya punya pen? Okey. Warna hijau ni dia ada persamaan lah dengan kedua-dua bahan ni. Bahan satu ada, bahan dua ada. Ini pun sama. Baik. Seterusnya ini sama dengan ini. Ada 3 persamaan di sini. Jadi nak membina soalan ni kita kena tengok bahan dulu tu. Cikgu Zainab ya. Ada ke tidak jawapannya nanti? Tiba-tiba nanti tak ada jawapan macam mana? Itu sebabnya cikgu-cikgu kena cara bina soalan dulu baru bina petikan. Nanti dah bina soalan ada petikan jenuh nak memikirkan apa soalan aku nak tanya. Jadi yang terbaiknya sebenarnya kita kena fokus apa sebenarnya yang kita nak tanya. Dia kebat lain ni yang persamaan atau perbezaan ni kena jelas soalan dia mesti terdapat dalam petikan. Baik, ini saya dah keluarkanlah persamaan dalam bahasa cikgu dah. Baik, ni antaranya lah. Pertama dari segi persamaannya, pertama dari segi peralatan, yang kedua jumlah pemain, seterusnya yang ketiga tempat, begitu. Kita ringkaskan jadi begitu. Maka adalah contoh daripada dua-dua tersebut. Ada 3 isi di sini. Baik, seterusnya soalan yang ketiga. Okey, masa nanti tak cukup nanti. Bermain permainan padang ataupun petang mempunyai banyak kebaikan kepada remaja. Pada pendapat anda, apakah kebaikan-kebaikan tersebut? Baik. Okey. Kecergasan badan dapat ditingkatkan, halaman 19 dalam buku teks. Meningkatkan kemahiran mengatur strategi, halaman 19. Seterusnya meningkatkan fokus dalam permainan, meningkatkan kekuatan fizikal otot tangan, memupuk kemahiran mengawal emosi dan kesabaran. Semuanya saya ambil jawapan daripada buku teks sebenarnya. Pelajar keluarkan saja semula. Contoh contoh di sini. Memerlukan strategi dan fokus yang tinggi. Seterusnya apa? Jadi sebenarnya kan tadi Cikgu Rahaiza, kalau cikgu-cikgu perasan Cikgu Rahaiza fokus soalan daripada petikan, dia cari persamaan. Jadi memang dalam petikan tu ada kebaikan dia. Jadi kita janganlah masuk kebaikan dalam petikan tu supaya murid akan dia mencari sendiri daripada buku teks tu kebaikan tersebut. Soalan kebat, sebab soalan kebat ni tak ada jawapan dalam petikan. Jadi di sini ada 2 jawapan. Pertama, memerlukan strategi dan fokus yang tinggi. Yang kedua, kecergasan badan dapat ditingkatkan. Ada lagi satu, di sini pun ada. Iaitu menyihatkan tubuh badan, menyeronokkan, meningkatkan kekuatan fizikal otot dan kaki. Seterusnya apa lagi? Emosi dan kesabaran dapat dipupuk. Semua jawapannya di sini. Cari saja lagi. Ini kita kata aplikasi penggunaan buku teks dengan format pentaksiran. Baik, selesai soalan yang ini. Seterusnya soalan yang keempat ni. Nak buat permainan tradisional. Jangan risau cikgu, semuanya dah ada. Yang ini ialah jawapan. Daripada mana saya dapat? Daripada bahan ni tadi semula. Maaf, dah terlangsung. Daripada sini. Di sini ada cara membuat terompah tempurung. Tak keluar ke? Tak keluar. Lagi sekali. Lambat. Ya. Tu ada. Dah keluar. Baik. Jadi cara-cara membuat terompah burung dah ada. Terompah tempurung dah ada dah. 1 cara dia apa, 2 cara dia apa, 3 apa, 4 apa, keluarkan sahaja. Juga rempah nau pun ada. Yang ini adalah permainan tradisional. Jadi sebenarnya saya sangat suka apabila membina soalan, jawapannya dalam buku teks. Kan senang gitu. Jadi kita guna 2. Buku teks guna, format pentaksiran pun lagi mahir. 2 dalam 1 cikgu. Jadi kalau kita bina soalan, jadi bila kita mengajar bahagian ni nanti kan, macam tahun depan lah misalnya kan, kita dah boleh jadikan soalan kita tu sebagai soalan PBD. Kita nak nilai murid kita sebenarnya. Ya. Okay, sebenarnya. Saya teruskan ya. Saya teruskan. Baik, selesai. Soalan 7 pula. Pasal soalan 6 dah lepas dah ni. Soalan 7, konsep dia inilah. Yang ni sama-sama. 1, 2, 3, 4 sama-sama.
Cuma yang ini ialah karya kreatif. Ini aja beza ya. Okey, boleh berdasarkan daripada Komsas tingkatan 4, tingkatan 5 dan sumber lain. Seterusnya, bahan boleh cerpen, puisi moden, tradisional, drama dan lain. Kemudian tiada elemen sastra. Yang ini kena jaga 120 hingga 140 sekiranya ambil petikan lah. Sama je cikgu. Baik, seterusnya ini item contoh. Sama jugalah ya. Ada sumber, mesti ada sumber. Mesti ada sumber, cara ni kena ikut, bahan dan sebagainya. Seterusnya ada sumber, jangan ambil tak ada sumber ya cikgu Okey, bahan 2. Seterusnya, yang ni bentuk soalannya. Soalan pertama maksud secara literal. Kemudian yang kedua, jawapan berdasarkan semua bahan. Kalau 2 bahan, 2 bahan lah. Baik, seterusnya soalan 3 ni kebat pemikiran kritis. Seterusnya kalau soalan keempat ialah kebat penyelesaian masalah. Baik, kita tengok contoh. Baik, yang ini ialah cerita daripada Hutan Rimba Sasjira. Dirgahayu bahasaku yang kita dah kaji zaman-zaman dulunya ya. Baik, kemudian yang ini saya ambil 138 patah perkataan, masih aku lagi dalam lingkungan 120 hingga 140. Seterusnya yang ini pantun joget Pahang lah. Yang ini dalam antologi suntai kata untuk dirasa. Baik, soalan satu berdasarkan bahan berikan maksud mengharap belas. Ini pun samalah ya. Sama macam soalan 6 tadi. Saya sekali membahas saja. Seterusnya soalan 2, merujuk sebuah bahan nyatakan keistimewaan yang terdapat di kedua-dua tempat tersebut. Jawapan mesti ada dalam bahan. Baik, yang ini saya dah highlightkan. Jawapan 1, di tempat tersebut ada aneka jenis buahan. Yang kedua ada hutan simpan. Seterusnya, dalam pantun joget Pahang, kami mengucap selamat datang, Negeri Pahang amat sentosa, kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Cikgu Raisa, slow sikit. Sebab apa bila cikgu bercakap, dia tak tally. Tak berubah lagi yang dia tak tally. Dia tak tally. Okey. Baik. Sekarang dah keluar dah pantun joget Pahang ni? Dah keluar. Cikgu Zainab boleh nyanyi kot? Dari Melaka ke negeri Pahang. Dah tak ada dah. Hilang pun. Baik. Berdasarkan semua bahan keistimewaan yang terdapat di kedua-dua tempat tersebut. Jadi bahan satu apa dia, nak bagi contoh pun boleh Cikgu Zainab. Okey. Kemudian bahan apa lagi yang ada dekat bahan satu tu, hutan simpan. Baik, apa keistimewaan dalam bahan 2? Jadi masyarakatnya ramah. Kemudian negeri yang aman. Tak keluar lagi. Seterusnya saya tengok 2 ni. Negeri yang kaya keindahan alam semula jadi. Semula jadi tertinggal ni. Iaitu banyak tumbuhan. Jadi apabila konsep Cikgu Zainab, apabila konsep berdasarkan sebuah bahan bermaksud murid perlu menulis daripada kedua bahan. Mungkin dia ambil ini satu, mungkin ambil sini satu. Ataupun ambil 2 pun tak ada masalah. Ataupun kadang-kadang daripada semua bahan ni, kalau cikgu tengok daripada buku yang lembaga punya item, dia ada 3 bahan ya Cikgu Raisa. Ada 3 bahan. Cuma kalau 2 bahan dia terus fokus bahan 1 dan bahan 2. Kalau daripada semua bahan ada 3 bahan. Dan kalau kita tengok soalan item daripada lembaga pun paling maksimum 3 bahan sahaja, sebab saya rasa dia tak boleh buat sampai 4 bahan sebab dia banyak soalan dan fokus dia kemahiran membaca jadi tak cukup masa. Jadi kalau cikgu tengok dekat sini soalan Cikgu Rohaiza keistimewaan. Jadi bila keistimewaan di sini dia tak ada persamaan dan perbezaan, bagi tahu je apa keistimewaan tempat tersebut. Okey, teruskan Cikgu Rohaiza. Jadi soalan ni kita kata secara langsung saja. Baik, soalan yang ketiga, melancong bukan sekadar untuk bersukaria bersama keluarga atau rakan-rakan. Tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Baik, lambatnya ni keluar. Baik, dah keluar dah. Melancong bukan sekadar untuk bersukaria bersama keluarga atau rakan-rakan. Sebagai pelancong, kita juga perlulah menjadi pelancong mampan yang sentiasa prihatin akan tempat-tempat pelancongan di negara ini. Ini stimulus dia. Baik, pada pendapat anda, apakah ciri-ciri pelancong mampan? Baik, yang ni tak ada soal ni. Maafkan saya. Jadi kalau cikgu tengok untuk soalan 3 ni sebenarnya memang kena ada stimulus ya. Dia tak boleh terus je bagi soalan ya. Jadi mesti ada stimulus, kemudian ada soalan, kehendak soalan. Ada kaitannya tu.
Berkaitan pelancong mampan. Baik. Kita tengok inilah dia jawapannya kat sini. Pelancongan mampan. Jadi dah ada dah ciri-ciri dia sebenarnya. Apa ciri-ciri yang pertama? Sini ciri-ciri yang pertama. Dah keluar lagi lambatnya. Keluar lagi lambatnya. Dah keluar. Buku teks halaman berapa ya? 98. Buku teks tingkatan 5 ya. Jadi sebenarnya kalau cikgu nak bina item seperti yang saya sebut tadilah cikgu ya. Kita boleh bina item dari tema yang sama dan kita rujuk je buku teks untuk soalan kebat. Jadi di sini kita boleh mengajar murid untuk mereka membuat ulang kaji daripada buku teks sebenarnya. Tema pelancongan yang ini dalam DSKP. Baik. Seterusnya yang ini isi yang kedua ada di sini, isi yang ketiga ada di sini, isi yang keempat ada di sini. Guna je kan saja. Baik, seterusnya. Baik kita tengok ciri dia yang pertama. Pelancong mampan perlu mengkaji sumber semula jadi lestari agar habitat flora dan fauna terpelihara. Jadi kita tengok bahan tadi balik. Kita tengok bahan tadi balik, lambat keluarnya tu. Tak keluar lagi. Saya sudah telah buka buku teks. Jadi di sini saya tengok isi pertama ya, pelancong mampan mengkaji sumber semula jadinya lestari. Apa yang dia kaji? Air, udara, hutan dan tanah ini dia boleh buat sebagai huraian. Contoh dia lah sebagai contoh. Spesies burung berterbangan di sana sini, mamalia, reptilia terpelihara di habitat semula jadi. Ini boleh jadi huraian, ini boleh jadi isi. Mengkaji sampai sini boleh jadi isi. Yang ini dia lah punya huraian ataupun contoh dia. Cantik dah jawapan dia sebenarnya. Yang kedua, pelancong mampan apa dia? Melihat penjagaan kualiti alam sekitar. Apa yang dilihat? Baik. Yang dilihat ialah program pemeliharaan dan pemeliharaan. Boleh jadi huraian dah kat sini Cikgu Zainab kan? Seterusnya. Ya betul. Sebenarnya tadilah soalan-soalan kebat cikgu. Tapi sebenarnya jawapan daripada buku teks sebenarnya yang kena cikgu nak faham lah. Yang inilah jadinya bila dikeluarkan. Okey, P1 pilihan 1 dan seterusnya lah. Ada 4 pilihan. Berdasarkan apa? Berdasarkan buku teks tersebut. Jadi kalau kita nak bina item cikgu, jangan bagi 2 je pilihan kat murid. Kalau boleh biarlah lebih ya. Kesekurang-kurangnya 4 pilihan lah kalau untuk 3 markah ya. Ataupun kalau tak boleh nak fikir bagi 3 pilihan. Dan bagilah apa orang kata skema peraturan pemarkahan tu yang jelas lah. Supaya mudah untuk murid tu kalau kita nak tinggalkan kerja dia boleh buat saya makan sendiri sebenarnya. Okey, teruskan cikgu, kita pergi ke soalan 4. Nanti kita soalan 4. Soalan 4 boleh tak cikgu saya nak baca? Nanti jap. Tak keluar kan lagi. Dah keluar. Saya dah nampak keluar. Okey, berdasarkan pada suatu petang. Okey, saya nak baca ni. Okey, pada suatu petang ketika anda sedang leka melayari laman web, tiba-tiba kakak anda datang kepada anda sambil menangis. Kakak anda mengadu bahawa dia telah ditipu oleh satu syarikat pelancongan yang menawarkan pakej pelancongan yang menarik dan murah. Kakak anda menyedari dia ditipu apabila syarikat pelancongan tersebut tidak membalas panggilan telefon atau menjawab sistem pesanan ringkas setelah wang pendahuluan sebanyak RM2,000 dibayar oleh kakak saya. Soalan, sebagai adik yang prihatin, bagaimanakah anda dapat membantu kakak anda tersebut? 4 markah. Jadi ada masalahnya di situ. Masalahnya apa? Ditipu oleh satu syarikat pelancong. Masih di bawah tema yang sama. Jadi di sini kalau kita cikgu lagi satu kan yang saya nampak soalan untuk aspek sastra ni, soalan 7, dia mesti cerita. Stimulus dia berbentuk cerita. Dia ada watak di situ ya. Jadi kita kena murid tu kena fahamlah cerita dia, barulah dia tengok apakah masalah ya dekat stimulus tu ada masalah dan dekat soalan tu lah dia nak selesaikan masalah tadi. Dia berbeza dengan soalan yang 6 tadi, lebih berbentuk umum. Manakala soalan 7 ni seperti pada suatu hari, pada suatu malam, pada suatu petang, sejak minggu lepas dan sebagainya, ada cerita. Baik jadi sebenarnya saya bina soalan ini berdasarkan daripada bahan antara lancong dengan lancung. Saya dapat soalan ni, saya dapat bina item ni berdasarkan ini. Daripada buku teks jugalah. Jadi apabila berhadapan dengan masalah
ditipu oleh syarikat pelancongan, apa tindakan? Oh, dah ada dah tindakannya, tuntutan tebus rugi dan sebagainya. Info inilah yang pelajar masukkan apabila menulis jawapan, mengadu pada tribunal pengguna dan sebagainya. Ya, Cikgu Zainab ya, indahnya buku betul. ini. Jadi Indahnya. sebenarnya bagus, sangat bagus berinformasi buku teks, yang mana daripada buku teks itulah bila kita bina soalan jawapannya ada di situ. Jadi untuk kita peringkat apa orang kata amatur orang kata peringkat awal-awal nak berjinak dalam pembinaan item ni cikgu, kita cuba dulu bina item yang bahannya terdapat daripada buku teks, dan kita cubalah tambah baik dengan bahan-bahan lain lah ya, sebab kita kena buat daripada pelbagai sumber kan. Jadi untuk kita nak membimbing murid, kita boleh fokus buku teks dahulu. Okey, cikgu-cikgu, sebelum kita pergi soalan bahagian B, soalan 8, saya nak tanya cikgu-cikgu kalau ada pertanyaan untuk dua soalan 6 dan 7 ni. Okey, saya bagi ruang dalam 5 minit ya, sebab kita nak fokus soalan terutama soalan 9 lah cikgu. Soalan rumusan tu agak sukar sikit. Okey, ada cikgu boleh angkat tangan ya. Kalau nak bertanya, saya bagi laluan untuk guru bertanya ya. Okey, ada cikgu. Kalau tak ada, kami teruskan ya. Okey, tak ada kot Cikgu Raiza. Baik, kita teruskan. Ini dah jawapannya. Saya dah daripada situ tadi, saya dah keluarkan dalam bentuk yang lebih ringkas lah. Menyemak daftar lesen syarikat pelancongan, menasihati kakak. Jadi tindakannya ialah tindakan kita. Tindakan kita membantu kakak tersebut. Menasihati, membuat aduan, meminta kakak menghentikan bayaran bagi kepada syarikat pelancongan. Sebab tadi apa? Baru bayar wang pendahuluan M2000. Okey, berkongsi masalah kakak kepada ibu bapa dan sebagainya. Baik. Seterusnya, soalan 8 novel, 2 soalan, jangan lupa markah keseluruhan 10 markah. Ini markah besarnya, cuma kombinasi markah tu soalan 1 dan 2 tu tidak tetap. Jadi kalau soalan 1 cikgu nak bagi 3 markah, maka soalan yang kedua tu 7 markah lah. Markah besar mesti 10 markah. Baik, baru keluar. Baik, untuk soalan 1 tidak ada markah bahasa yang khusus tetapi berdasarkan deskripsi pemarkahan. Mesti ada ayat yang gramatis ya Cikgu Zainab. Mesti ada nanti ayat yang gramatis ya. Isi cukup ayat gramatis. Tapi itulah cikgu, kita tak ada deskripsi apa orang kata pemarkahan yang lengkap. Jadi dari segi aspek pemarkahan 10 tu kita bahagikan kepada 2 soalan. Itu pun tak ada satu markah yang khusus. Jadi bila cikgu nak bina, cikgu boleh letaklah 5-5 ke, 4-6 ke, 6-4 ke. Tapi lembaga, contoh daripada lembaga dia bagi markah 4-6. 4 dan 6 ya. Jadi kita ni biasa kita ikut lembaga lah ya. Sebabnya soalan yang pertama tu dia soalan secara direct daripada petikan. Soalan 2 tu yang soalan kebat sebenarnya. Soalan untuk markah bahasa hanya pada soalan 2 sahaja, iaitu 2 markah. 2 markah itu saja. Baik, seterusnya. Baik, panjang petikan antara 100 hingga 120 patah perkataan. Akur lah ni. Maksudnya dia kurang daripada yang tadi. Kalau pemahaman tadi 120 dan 140 hingga 140. 120 hingga 140. Jadi untuk novel cikgu boleh pilih daripada, cikgu kena belilah novel ya. Kita ada 8 buah novel termasuk zon kita lah ya. Jadi macam saya memang beli. Boleh beli kat Shopee je cikgu. Sebab bila kita nak bina item, kita kena baca ke Cikgu Raiza? Tak perlu kan. Kita cuba boleh petikkan. Kan? Tapi kalau baca tu terbaiklah kan. Sebab petikkan tu kena ambil bulat-bulat daripada bahan tersebut. Tak boleh ambil daripada pembacaan sinopsis, tak boleh. Tak boleh. Dia memang kena petik daripada novel. Dan kalau boleh kita cari bahan tu memang ada jawapan lah. Ada 2 atau 3 jawapan. Jangan bahan yang kita pilih tu satu jawapan pula. Nanti dah kesian pula kat murid-murid. Jadi nak ambil 100 patah perkataan, pastikan ada 3 isi sekurang-kurangnya ya. Bermaksud ni soalan 1 ni dipetik daripada bahan, bukan dipetik dan diubah suai. Sebab kita tak ubah suai, kita akan petik saja bulat-bulat. Baik ya. Soalan 82, pemikiran kritis berdasarkan novel yang dikaji mengikut zon. Setakat ni kita pegang mengikut zon. Kalau macam Selangor,
Tirani dan Lieutenant Adnan lah. Ya, Ikut betul. zon ya. Baik, seterusnya. Yang ini dari segi pembinaan item, pastikan ini ikut, bawah ni ikut. Okey, semua ni ikut lah. Kemudian dari segi pemakahan dan sebagainya. Kalau lihat dekat sini ada faktor-faktor. Jadi faktor-faktor ni baik baru keluar. Faktor-faktor ni ada dalam bahan. Petikan, dalam Jawapannya petikan. ada dalam petikan ni. Jadi pelajar hanya cari, sebenarnya soalan ni sangat membantu murid kan Cikgu Zainab kan? Ya, betul. Sangat Yang ni membantu. sebenarnya soalan yang saya rasa lah, soalan yang membantu murid, terutamanya murid kelas lemah yang memang dia ada masalah lah kan. Jadi dia boleh, orang kata salin je balik jawapan dengan syarat itulah kita bimbing murid lah untuk dapatkan jawapan, salin balik arahan soalan dan jawapan. Yang ni paling mudah sekali bagi saya. Konsep dari segi kemahiran membaca tu lah Cikgu Zainab. Kemahiran membaca dan mencari isi, kemudian diterjemahkan dalam bentuk menulis jawapan. Sekiranya dalam pembacaan tersebut isi tersalah cari, tersilap cari, tak dapat cari, maka akan memberikan kesan pada bahagian penulisan jawapan nanti. Begitulah ya. Baik, soalan yang kedua. Tak keluar lagi, lambat. Komputer saya dah keluar, komputer sana tak keluar lagi. Belum keluar lagi. Jadi saya kena tunggulah jawabnya. Ya. Okey, belum lagi. Okey, Baru keluar dalam masa 1 minit juga. Berdasarkan ni Cikgu Raiza kejap, ada ni daripada Cikgu Saravanan ni, dia kata kita kena ajar ke semua novel tu. Okey, boleh saya jawab Cikgu Raiza? Silakan. Okey, Cikgu Saravanan, sebenarnya kita tak perlu ajar ke 88 buah novel tu. Kita sebagai guru yang saya kata kena beli buku tu sebab kita nak bina item. Sebaik-baiknya bila kita bina item, kita ambillah item dari kesemua novel supaya kita nak bagi tahu budak dalam tu macam ni. Tak perlu kita nak ajar konten ataupun isi novel tu kepada setiap murid kerana soalan dia soalan berfokus. Maksud dia soalan dia memang jawapan dia ada dalam petikan tu ya, tak ada soalan jawapan kebat. Saya rasa boleh boleh membantu jawapan saya tadi ya. Ya cikgu, terima kasih. Okey, sama. Baik, yang ni soalan contoh lah yang saya buat, yang tadi tu daripada item contoh, yang ni soalan yang saya bina sendiri ya, daripada novel Si Lidak Sina karya sahabat saya itu Cikgu Nizar Paman. Baik. Jadi dalam ini ada 115 patah perkataan masih akur antara 110 hingga 120 patah perkataan. Nyatakan aktiviti yang dilakukan oleh aku ketika sukar tidur. Jadi semestinya jawapan ada dalam bahan. Baik ya. Antaranya dah semua ada berapa banyak isi tu. 1, kuning tu 1, hijau nombor 2. Kemudian 3, 4, ada 5 isi ke semuanya. Kita nak apabila kita nak banner item pun kita kena tengok bahan tu ada isi ke tidak. Ya, betul. Kan banner-banner lepas tu tak ada isi. Satu masalah. Janganlah kita ambil yang ada 2 isi aja. Bagi ambil petikan yang banyak isinya kepada murid. Sebab tak tahu dalam 4 markah tu nanti nak berapa isi, 4 isi ke, 3 isi ke dan sebagainya. Jadi sebenarnya cikgu janganlah pula bimbang. Macam manalah saya nak bina item ni Cikgu Raiza, saya tak baca novel. Sebenarnya kalau cikgu beli novel, cikgu selak je. Cikgu selak baca bahagian tu. Kalau tak jumpa, selak lagi ya. Kalau nak baca kadang-kadang kita ada kekangan masa. Tapi kalau boleh baca itu yang terbaik lah cikgu. Ya, sebenarnya bacalah senang sebenarnya. Kita lebih tahu secara mendalam tentang cerita ni. Tak tebal pun buku ni sebenarnya. Sambil-sambil nak tidur tu baca sekejap. Baik gitu ya. So yang ini ada jawapannya dalam petikan. Jadi sangat membantu murid sebenarnya. Ambil saja, cuma janganlah ambil bulat-bulat. Aku hanya duduk di anjung rumah, kadang-kadang aku menandai pelbagai buku latihan anak-anak didikku. Jadi kena ajar. Yang ni cikgu kena ajarlah. Ambil arahan tapi kalau murid lemah tu biasalah dia akan copy paste je. Tak apa, cikgu jangan marahlah pula kalau murid tak penanda wacana. Jangan risau. Baik, seterusnya. Okey, teruskan cikgu bahagian tak keluar lagi. Saya dah teruskan ni. Baru keluar. Dah keluar. Membaca jambatan ilmu, begitulah kepentingan aktiviti membaca dalam kehidupan setiap manusia dalam salah satu bahan bacaan yang popular dalam kalangan masyarakat ialah novel. Pening kepala saya nak buat soalan ni sebenarnya. Jelaskan kebaikan membaca novel dalam kalangan masyarakat. Nak cerita tentang kebaikan membaca novel je. Jadi kena ada stimulus dia tu lah. Semua ada stimulus dia. Jadi pelajar ataupun murid perlu baca
perkataan demi perkataan dengan teliti. Jadi apakah kepentingannya? Terus saja. Ini saya bagi jawapan lengkap lah, bonus ni. Kepentingan kebaikan yang pertama, masyarakat dapat mengutip pelbagai pengajaran. Ini pada novel tirani. Masyarakat mendapat ilmu pengetahuan tentang pembedahan kosmetik. Ada peristiwanya? Ada dalam novel tersebut. Ya, cikgu, satu lagi kan untuk novel ni sekarang ni kita tak boleh fokus aspek sastra sahaja cikgu. Memang aspek sastra tu kita boleh fokus, tetapi bukan aspek sastra sahaja. Jadi di sini kita kena bedah buku teks tu dengan murid-murid kita, apa dia punya konten isi tu dari mula sampai habis. Contohnya macam cikgu Rohaiza bagi jawapan ni kan, mengutip pelbagai pengajaran itu memang aspek sastra, memang murid boleh jawab. Tetapi bila pergi kepada bahagian yang kedua tu, kebaikan yang kedua tu cikgu, jawapan dia bukan lagi aspek sastra. Kita kena keluarkan daripada pengajaran ke persoalan ke. Jadi kita contohnya murid dapat belajar ilmu pengetahuan tentang pembedahan kosmetik. Kalau yang ni pun cikgu boleh keluarkan, mungkin murid boleh belajar tentang ilmu menjadi seorang usahawan yang berjaya. Sebab di situ kita kena, itu yang saya kata kena bedah betul-betul peristiwa-peristiwa penting yang terdapat dalam novel itu. Kita jangan macam terikat sangat dengan buku-buku kupasan kajian, kerana buku kupasan kajian dia banyak kepada aspek sastra. Jadi selain itu contohnya dapat meningkatkan mengetahui kepelbagaian budaya di Sarawak, macam-macam. Ya, perbendaharaan kata, kan dia ada macam istilah-istilah sains apa tu kan, kalau yang tirani ni kan. Kemudian dapat mengetahui budaya masyarakat di Sarawak. Kalau Lieutenant Adnan dapat mengetahui sejarah pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Jadi kita kena pergi kepada aspek peristiwa tu secara menyeluruh. Aspek sastra hanya satu sahaja daripada keseluruhan. Jadi bila cikgu nak bina item pun, item yang cikgu bina tu pun dia kena ada unsur kebat kat situ. Mesti ada stimulus, mesti ada soalan kan, dia punya arahan soalan dia. Macam tadi tu kebaikan lah. Bukan macam style yang lama punya ya cikgu, walaupun soalan B yang lama punya memang soalan kebat, tetapi soalan yang KSSM ni dia ada stimulus, dia lain sikit. Jadi rujuklah format tu, item format yang lembaga bagi. Jadi kalau yang tu rujukan bila kita nak bina item. Okey, rasanya Cikgu Raiza kita boleh teruskan ya untuk soalan yang sangat soalan yang terakhir, soalan 9 rumusan. Baik, panjang petikan tidak melebihi 300 patah perkataan. Akur, jangan tak akur, jangan bina sampai 500 patah perkataan. Tak, dari segi kesahan dia tu tak menepati lah kalau 500 patah perkataan. Seterusnya, petikkan berdasarkan bahan sumber yang mempunyai tidak kurang daripada 2 fokus. Bermaksud dalam petikan ni ada 2 fokus. Tapi kalau untuk yang permulaan macam tingkatan 4 Cikgu Zainab ya, saya ambil yang 1 fokus dahulu supaya memudahkan murid mencari fokus, nak ajar mereka mencari fokus sebenarnya. Kemudian bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 bahan. Daripada sumber yang berbeza. Cikgu Raiza, betul. Saya setuju. Kejap Cikgu Raiza, saya setuju Cikgu Raiza punya buku tu yang modul mesra tu yang tingkatan 4 tu memang ada yang 1 fokus. Sebenarnya cikgu jangan kita apalah soalan ni 1 fokus. Sebenarnya untuk tingkatan 4 mungkin peringkat awal tu kita boleh bina item yang ada 1 fokus. Kemudian bila dia dah mungkin tema buku teks yang selepas-lepas tu kita binalah item yang lebih daripada 1 fokus supaya peringkat awal kita baru nak dalam proses bimbingan. Baik ya. Bahan rumusan terdiri sekurangnya 2 bahan. Jadi petikkan satu lagi bahan, mungkin bentuk grafik dan sebagainya. Tugasan tidak dinyatakan dalam arahan. Jangan letak pula rumuskan tentang faktor-faktor usaha-usaha. Itu yang lama. Yang baru tak ada tugasan. Apa yang cikgu, saya rasalah cikgu pun tahu kalau cikgu mengajar menengah rendah, sebenarnya rumusan ni pun kesinambungan daripada PT3. Cuma PT3 1 fokus sahaja. Bila tingkatan 4 SPM ni dia dah ada 2 fokus dan 2 bahan. Sekurang-kurangnya 2 bahan ya.
Baik, yang ini adalah contoh permainan item, bagaimana kita nak tulis bahan satu, petikkan, kemudian arahan soalannya, italic, yang mana perlu di huruf tebalkan, yang mana tidak. Semua itu memberikan maksud. Sebab saya tak boleh nak buat secara terperinci Cikgu Zainab kerana Ya, kita betul, tak masa. apa. Cikgu semua pakar. Kalau murid dia lain Cikgu Raiza. Kalau murid step by step kena ajar. Ini Jadi cikgu semua dah pakar. ada sumber rujukannya, jangan pula tidak diletakkan sumber rujukan. Mesti ada sumber rujukannya. Baik, ingat ya, tidak melebihi 300 patah perkataan. Seterusnya, ini bahan grafik. Bahan grafiknya begini. Belum keluar lagi. Baik, bahan grafiknya maklumat begitu je. Janganlah penuh dengan maklumat atau tak ada maklumat. Itu masalah. Kalau penuh dengan maklumat, banyaknya isi. Nanti mengelirukan murid. Jadi kita cari, sebenarnya cikgu nak cari bahan grafik pun mudah. Cikgu type je infografik. Image tu infografik, contohnya infografik COVID, keluarlah macam-macam dia keluar. Jadi kita boleh pilih. Cikgu kita ada yang pandai buat infografik pun boleh juga sebenarnya. Kalau yang itu lagi bagus, kalau tak pandai. Macam ini saya buat item ni, saya kira ni satu-satu. Okey, peringkat pertama ada 67 patah perkataan. Kemudian peringkat kedua ni saya tak nampak peringkat kedua. Tak nampak 88. Kemudian seterusnya 86 patah perkataan, 57 patah perkataan dan akhirnya jadilah 298 patah perkataan, 4 perenggan. Ngam-ngam. Kemudian ada sumbernya dipetik dan diubah sesuai sebab ada yang saya gunakan idea saya sendiri untuk mencantikkan, untuk memudahkan murid-murid mencari jawapan sebenarnya. Baik. Yang ini ialah bahan 2 grafik, simple je bahannya. Kejap tak keluar lagi. Tak keluar dah. Saya dah nampak. Baik, simple je bahannya. Senang aja. Tetapi bermaklumat lah. Baik. Jadi apabila tak keluar lagi, sekejap. Lamanya ya tunggu. Jadi cikgu, kalau cikgu tengok dekat sini, Cikgu Raiza dia karang sendiri. Jadi kita pun kena belajar mengarang lah ya. Kalau murid-murid, anak-anak murid kita boleh mengarang karangan, rasanya kita boleh karang. Dan kalau cikgu tengok ya, fokus yang Cikgu Raiza bagi tu pun dia berurutan ya. Jadi kalau kita nak bina item pun kita cuba bina item tu yang fokus dia tu berurutan dan dekat-dekat lah. Janganlah perenggan pertama kemudian perenggan keempat. Jadi item macam tu memang agak menyukarkan murid nanti. Okey, teruskan Cikgu Raiza. Tunjuk. Jadi sebenarnya apabila membina item bagi bahagian C ni, rumusan ni tak nak saya memang kena rujuk juga petikkan rumusan KBSM. Bagaimana aturan isi tersebut, bagaimana ada kita kata signal ataupun kita kata apa? Signal hint tentang bagaimana murid clue murid nak cari isi dan sebagainya. Semua saya kaji dahulu soalan rumusan KBSM. Baik. Jadi di sini biasanya peringkat pertama ni sama ada 1 ataupun 2 isi sahaja. Jadi di sini saya nampak ya, oleh hal demikian pembelajaran sastra amat penting. Ini dah keluar ni sebenarnya. Penting. Seterusnya isi memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang budaya dan kehidupan masyarakat tradisional. Jadi kat sini adalah kepentingan yang pertama. K1 ni saya bagi simbol saya je sebenarnya. K1 kepentingan yang pertama. Seterusnya yang ini, selepas penanda wacana, nak bagi isi lagi, bagi rangsangan kepada murid, bagi stimulus supaya murid ni dapat cari isi. Ada pula perkataan kata bantu kat sini dapat. Ada pula perkataan dapat. Dinamakan sebagai laras bahasa untuk sesuatu tugasan. Seterusnya ada isi, merangsang murid-murid berfikir secara kritis. Isi yang kedua. Ada penanda wacana. Murid-murid yang membaca karya sastra secara tidak langsung akan mengembangkan sifat kepribadian yang unggul, isi yang ketiga. Dan seterusnya membentuk pribadi murid yang matang secara rasional dalam pemikiran, isi yang keempat. Okey, seterusnya memperkenalkan kepada murid-murid tentang nilai dan ciri-ciri yang terdapat dalam sastra itu sendiri, isi yang kelima. Dan seterusnya menyedarkan murid-murid, saya tak nampak kat sini menyedarkan murid-murid tentang apa? Bahawa
bahawa sastra adalah sebahagian daripada diri mereka. Itu isi yang ke-6. Jadi kalau cikgu tengok apa yang Cikgu Raiza kongsi di sini, kejap cikgu, adanya perkataan yang menjadi kata kunci di situ seperti dapat, perlu, akan. Untuk kepentingan sebenarnya kita bila kita nak bina item pun kita cuba masukkan kata tugas Cikgu Raiza kata bantu, kata tugas. Jadi dekat situ kalau kita nak bimbing murid pun kita nampak itu kepentingan. Kepentingan ni apa persamaan dia, kebaikan, faedah, manfaat kan. Jadi kat situ mudah untuk kita dan mudah untuk murid lah. Sebab kalau kita tengok soalan SPM pun yang KBSM dulu pun dia memang ada kata bantu macam ni ya. Jadi kita tengok situ sebagai sumber rujukan lah. Baik, tak keluar lagi. Dengan yang seterusnya. Lambat. Dah keluar dah. Baik, yang ini pula antara aktiviti yang perlu dijalankan laras bahasa untuk, dah nampak dah situ kat situ, laras bahasa untuk langkah perlu dijalankan oleh sekolah adalah dengan langkah 1. Kemudian langkah 2. Ada pula perkataan usaha dah sudah terang lagi bersuluh. Seterusnya menjadikan aktiviti membaca karya sastra sebagai salah satu aktiviti semasa pembelajaran pengajaran bilik darjah. Okey, ada lagi memperbanyakkan buku tentang karya sastra di perpustakaan sekolah dan di akhirnya pihak sekolah perlu menaik taraf perpustakaan di sekolah. Ada 5 langkah di situ. Okey, kalau cikgu tengok untuk langkah ni sebenarnya dia ada kata kerja dan dia ada subjek dan predikat ya. Jadi bila cikgu nak bina item, pastikan siapa buat apa. Maksud dia mesti ada kata kerja. Dia tak boleh terus macam dengan membenarkan anak mengikuti program. Jadi item macam tu dia kurang kualiti lah. Walaupun kalau kita tengok ada je item yang dibina macam tu Tapi untuk kita nak bina item tu, kalau untuk langkah cara ni kata kunci yang popular Cikgu Raiza. Saya rasa memang popular. Lembaga pun kalau dulu-dulu pun dia popular dengan kata kunci langkah dengan faedah sebenarnya. Langkah faedah dengan peranan. Ya, dan satu lagi kalau perasan dia selalu ada selepas penanda wacana. Itu kita sebenarnya seperti Cikgu Raiza kata tadi, kita rujuk item lembaga yang KBSM dulu. Boleh jadi rujukan kita, bukan jadi plagiat pula Cikgu. Maksudnya kita jadikan rujukan untuk bagaimana kita nak bina item rumusan ni. Kita teruskan Cikgu. Baik, apabila pelajar menterjemahkan dalam bentuk penulisan jawapan, jangan lupa ambil subjek ni. Sekolah menganjurkan, jangan terus daripada menganjurkan saja seperti Cikgu Zainab cakap tadi. Ini subjek dia dah ada, ibu apa. Kalau pelajar ambil kat sini saja nanti boleh menyebabkan mungkinlah begitu. Kemudian menjadikan aktiviti membaca karya sastra, siapa murid, ambil masukkan kat sini subjek dia. Terus memperbanyak buku. Apa yang memperbanyakkan buku? Okey, adalah aktiviti sebenarnya ada memperbanyakkan buku di perpustakaan sekolah. Kalau perpustakaan sekolah, pihak sekolah lah di sini subjeknya. Seterusnya ini dah ada subjek, dah ada dia punya isi dia. So jelas dekat sini kepentingan di bahagian depan, di bahagian atas, peringkat pertama dan kedua. Kemudian isi untuk langkah ataupun usaha di peringkat yang ketiga dan keempat. Jadi senang memudahkan murid untuk mencari jawapan. Baik ya. Ada pertanyaan tak bahagian rumusan? Jadi sebenarnya cikgu kalau kita buat tadi ialah bina item dari segi kita nak membimbing murid pun sebenarnya sebab untuk KSSM ni markah bahasa dia bukan lagi markah macam dulu bahagi 2 markah dia secara holistik. Jadi di sinilah peranan kita bina item yang mana murid senang untuk dapat jawapan dan bimbing murid untuk menulis dengan bahasa yang gramatis. Okey, kita nak buka soalan ke ataupun Cikgu Raiza ada lagi Ada lagi lah. Ada lagi sikit. Ini nanti saya buka soalan. Bahan 1, fokus 1, ada 6 isi. Fokus 2 adalah berkaitan belum keluar lagi. Baik, fokus 2. Okey, petikkan 1, fokus 2 ada 4 isi. Seterusnya dia lambat keluarnya. Bahan 2 bukan petikan.
Bahan 2 ialah grafik. Maafkan saya, grafik. Okey, betulkan tu. Grafik. Betulkan secara langsung. Baik, langkah ini daripada bahan grafik tersebut. Baik ya, ini jawapan dia. Kemudian kalau nak bagi murid jangan terleka atau tertinggal mana-mana, tulislah dalam bentuk yang ini. Bentuk jadual kan senang. Jadual senang. Jadi macam fokus 1 tadi kepentingan dan 6 isi, fokus 2 usaha. Jadi bilangan isi calon tu kena ambil daripada ke semua bahan dan ke semua fokus. Kejap ya Cik, ni ada soalan. Bagaimana nak ajar murid ada berapa fokus dalam petikan? Kejap ya, saya baca. Hilang. Sebab kita bagi fokus lain, murid nampak fokus lain. Dari segi bina item tu lah. Sebab sekiranya kita yang bina soalan tu kalau kita ambil item kat luar cikgu, ya saya pernah main ambil je sebab tak sempat nak fikir. Lepas tu cikgu buntu, murid keliru, cikgu buntu. Sebabnya murid tak jumpa fokus, kita pening kata dengan fokus tu. Jadi sebelum boleh kita nak ambil item yang rakan-rakan guru bina kan, tapi kita cubalah murnikan item tu. Jadi senangnya sebab kalau kita tengok pun yang lembaga punya pun sebelum ni dia memang jelas. Dia isi dia tepat dan ringkas ya. Dia tak ada isi yang sangat panjang ya. Jadi kita bimbing murid. Jadi kita bina item pun jangan ada huraian yang sangat panjang menjela-jela tu. Ya. Jadi itulah tujuannya bengkel pembinaan item hari ini. Sekurang-kurangnya kita boleh menghasilkan item sendiri yang mana memudahkan murid kita lah untuk menulis soalan berdasarkan daripada apa yang kita faham tentang DSKP, gunakan buku teks, bahan-bahan rujukan dan sebagainya. Jangan lupa lihat juga format pentaksiran soalan. Itulah rujukan kita. Betul. Baik ya? Baik, seterusnya. Kejap, ada lagi saya nak tanya ni. Okey, ada lagi, lupa dah saya, ada lagi part yang penting. Okey, terus. Pendahuluan. Konsep pendahuluan inilah mesti ada fokus. Jangan lupa masukkanlah juga temanya. Iaitu kalau kita lihat tadi ialah karya sastra dan temanya. Ini contoh untuk membina jawapan bagi pendahuluan dan kesimpulan. Kalau ikutkan daripada penataran dulu, mesti ada tema, kemudian ada cadangan. Okey, seterusnya mesti ada kesan. Baik, boleh juga begini. Ini dalam bentuk yang pasif. Ayat pasif. Kalau bentuk dalam ayat aktif, kita bagi cadangan dahulu, sama juga sebenarnya. Kemudian tema dan kesan. Ketiga-tiga aspek tu mesti ada. Pasif ke, aktif ke, ketiga-tiga aspek tersebut mesti ada. 3 perkara tersebut. Kesan dia selepas kata hubung. Ni ada yang tanya ni, Cikgu Raiza, perlukah tulis di Malaysia? Silakan Cikgu Zainab. Perlu tulis di Malaysia ke? Kalau saya jawab bagi pihak. Okay, saya tak berani nak kata perlu ke tak perlu. Tapi kalau saya ajar murid saya memang ajar murid untuk tulis. Contohnya dalam kalangan masyarakat di Malaysia, di negara kita. Sebab saya selalu cakapkan murid-murid pemakahan secara holistik. Jadi kalau murid ada percambahan idea di situ, nanti pemeriksa pun mungkin boleh bagi markah lebih. Itulah sebab kita dapat penataran daripada lembaga peperiksaan, fokus yang tu campur fokus 2. Malah lembaga pun tak sebut tema ada ke tak. Tapi kalau ikut dari segi logiknya, saya berbincang dengan Cikgu Raiza, kena letak membaca karya sastra. Takkan kita nak tulis rumusan membincangkan kepentingan dan usaha apa ya. Jadi mesti kena bawa tema tu dalam pendahuluan. Jadi kita letak je lah di Malaysia ke, dalam kalangan murid ke ya. Okey, boleh tak? Kalau konsep asasnya fokus 1, fokus 2 itu je. Yang ni tak perlu. Kalau konsep asasnya. Ya, betul. Tetapi nak jadikan ayat itu gramatis, baik kita masukkan dia punya, kita kata apa, tema je tu masukkan. Baru dia berkaitan dengan kesimpulan, berkaitan dengan bahan dan berkaitan dengan isi dan sebagainya. Baik, itu sahaja rasanya perkongsian saya, Cikgu Zainab. Kejap boleh ni, saya berikan respons sedikit? Okey, boleh Cik Alex. Okey, berkenaan dengan perlukah tambah di Malaysia ke tu semua kan. Sebenarnya itu akhirnya memang menguji
kemahiran murid memahami keseluruhan petikan itu. Betul tak? Kalau petikan itu dia memang menyentuh isu berkenaan dengan Malaysia saja, maka sudah tentu tidak salah, walaupun mungkin tidak perlu, ya, tapi tidak salah kalau kita masukkan di Malaysia. Tapi kalau katakan isu yang dibincangkan dalam petikan itu sesungguhnya bukan merujuk Malaysia, tetapi cikgu mengajar muridnya tulis di Malaysia, contoh, dan itu akan menjadi satu miskonsepsi lah kepada murid-murid setiap kali dia tambah di Malaysia. Sampai kepentingan makan coklat pun dulu ada pernah keluar dalam SPM. Kepentingan makan coklat, lepas tu pelajar tulis di Malaysia. Habis kalau di Indonesia, di Singapura tak ada kepentingan. Kalau ikut jadi kita mesti kalau ikut konsep murid-murid ni letak di Malaysia sesuai tidak? Ya, betul. Itu kadang-kadang kita ajar murid-murid tu pemahaman mereka tentang petikan tersebut. Kadang-kadang dia boleh jadi di sekolah ke, dalam kalangan murid sekolah, dalam kalangan masyarakat. Jadi di situlah peranan kita pula membimbing. Tadi ada satu soalan Cikgu Saravanan tanya, boleh tak letak demi untuk? Boleh Cikgu, bukan semestinya perkataan agar. Yang penting kesimpulan mesti ada tema dengan cadangan, kemudian diikuti dengan kesan. Kesan tu boleh demi, untuk, kerana, agar, ya, supaya tak ada masalah. Kesan positif Cikgu Zainab. Kesan positif. Ya, yang penting positif. Dan yang hijau ni, kalau cikgu tengok yang hijau ni memang wajib tulis pada bahagian awal sebelum perkataan agar. Kalau murid-murid tulis pada bahagian yang kedua ni, kalau dulu saya cakap dulu memang murid tak boleh dapat markah 2. Dia akan dapat markah 1 saja. Jadi yang ni kita kekalkan struktur yang lama, sebab waktu penataran dulu pun kita ditatarkan, dia kata ikut je cara yang lama untuk cara menulis pendahuluan dengan kesimpulan. Okey, setakat ni kalau tengok kita dah pukul 4 ya. Dah capai dah kita punya objektif, iaitu memberi pendedahan cara untuk membina item. Jadi saya buka soalan kalau ada cikgu-cikgu nak bertanya ya, sebarang kemusykilan. InsyaAllah kalau ada ruang dan peluang, saya dengan Cikgu Rohaiza akan cuba untuk menjawab. Cikgu ada satu soalan, Saravanan. Ya, Cikgu Saravanan, boleh teruskan? Ya, Cikgu, soalannya kalau penggunaan perkataan contohnya bombastik digalakkan tak dalam rumusan? Itu saya jawab Cikgu Rohaiza. Sebenarnya penulisan rumusan kita perlukan jawapan yang ringkas dan padat yang tepat. Jadi sebenarnya untuk bombastik sebenarnya dia lebih menjurus kepada karangan ya. Kalau karangan di situ pun kadang-kadang kena tengok juga, kadang-kadang nama je bombastik tetapi dia tak kena pun dengan kehendak soalan tu. Tak apa, nanti karangan Cikgu Alex akan bagi pendedahan dalam masa 3 minggu lagi dari sekarang. Cikgu tunggu ya. Agaknya apakah rahsia yang Cikgu Alex nak kongsi dengan kita nanti. Jadi untuk rumusan pada saya Cikgu Saravanan tak perlu nak tambah ayat-ayat yang bombastik, tulis je isi yang ringkas, tepat dan padat. Terima kasih, Pak. Okey, ni ada yang tanya ni Cikgu Rohaiza, kejap saya nak buka bahagian chatting. Kongsi cara penandaan rumusan. Ya. Oh, itu hari ni kita punya program ialah cara membina item. Jadi untuk yang tu penandaan tu kita kena kongsi untuk teknik menjawab sebenarnya, ataupun teknik untuk menanda kertas ya. Sebab kita ni pun nak bagi tahu cikgu, kami ni pun baik saya, Cikgu Rohaiza dan cikgu-cikgu semua pun kalau kita tanda kita akan ikut cara yang lama. Sebenarnya kita masih terikat dengan struktur yang lama sebab kita tak ditatarkan lagi berkaitan dengan pemarkahan. Jadi kalau saya nak kongsi, saya selalu bimbing murid saya buat pendahuluan, kemudian isi saya minta murid buat ikut fokus. Kalau ada 2 fokus, maka perenggan pertama fokus pertama, perenggan kedua isi fokus yang kedua, kemudian diikuti oleh kesimpulan. Jadi mudah untuk saya menyemak, jadi saya akan semak. Sebabnya kalau cikgu nak menanda rumusan ni, cikgu kena buat dalam bentuk jadual supaya cikgu tahu murid tadi dia menulis semua bahan dan semua fokus.
Semua bahan, semua fokus. Kalau ada 2 bahan, maknanya dari dua-dua bahan kena ada. Kalau bahan satu ada 2 fokus, daripada kedua-dua fokus kena ada. Kalau bahan 2 tadi ada 2 fokus juga misalnya, kena ada. Jadi dah wajib ambil 4. 4 dah cikgu, sebab fokus dari bahan satu, fokus dari bahan 2. Kemudian yang balance tu, baki tu, bolehlah pilih mana-mana, tak ada masalah. Dan biasanya saya bimbing murid saya tulis lebih daripada 8 cikgu supaya kalau salah at least ada lagi jawapan yang lain yang boleh bantu. Dengan syarat Ada tidak lagi- melebihi 120 patah perkataan. Ya, dalam ruang lingkup. Dan cikgu kita boleh InsyaAllah. masukkan kata hubung. Sebab kita tak dapat apa-apa sebab sebelum yang lepas tu lepas. Untuk yang ni kita bimbing murid, kalau isi dia dah memang pendek-pendek daripada bahan grafik, kalau cikgu tengok tadi cikgu Raiza kongsi. Jadi kita boleh letak isi pertama koma dan kemudian isi kedua dan isi ketiga boleh. Ataupun isi pertama dan isi kedua, seterusnya isi ketiga boleh ya. Cuma itulah cadangan saya jangan terlalu banyak isi dengan koma lah. Sekurang-kurangnya 2 isi lah dalam satu ayat. Okay, ada apa-apa lagi soalan cikgu? Okey, ada apa-apa soalan? Okey, cikgu tadi tanya rakaman. Saya rasa cikgu Alex kita ada kongsi kita punya program hari ni dalam YouTube. Betul ke cikgu Alex kan? Jadi cikgu-cikgu boleh dapatkan di YouTube untuk lebih jelas lah apa yang kami bagi tadi. Betul ke cikgu Alex? Sebenarnya macam ni. Sebab sebentar tadi ada masalah teknikal, jadi saya mencadangkan kalau boleh nanti saya dapatkan rakaman daripada Puan Zainab dan lepas itu saya akan uploadkannya semula ke dalam YouTube kita supaya kita dalam YouTube kita dapat satu rakaman yang penuh. Ya, jadi saya sebenarnya daripada pihak PPD Petani Utama saya minta maaf banyak-banyaklah sebab yang ini kali pertama kami live stream daripada Zoom ke YouTube melalui StreamYard. Selama ini kami menggunakan Google Meet, jadi hari ini macam ada sedikit masalah teknikal lah, kami pun tak biasa. Ya, jadi disebabkan oleh masalah itu saya berasa sangat bersalah kepada warga maya yang mengikuti daripada YouTube. Itu banyak yang kata tak dengar suara, yang itu ada lebih kurang 20 minit tu yang tak dengar suara tu. Jadi saya rasa itu sangat tak sempurna kalau kita biarkan yang begitu. Jadi saya rasa nanti saya akan minta rakaman Zoom daripada Puan Zainab dan kemudian baru saya akan memuat naikkannya semula ke dalam YouTube Masila Mita. Okey, baik. Okey. Ada lagi pertanyaan yang lain? Okey, harapan kami lepas ni cikgu-cikgu ya bolehlah bina item untuk sekolah cikgu dulu ke, guna je lah buku teks cikgu ya. Yang terbaik itulah rujukan kita untuk tingkatan 4 terutamanya ya. Untuk tingkatan 5 cikgu boleh gabungkan ya maklumat buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi untuk peringkat awal ni, peringkat orang kata baru nak belajar bina item, cikgu gunalah buku teks. Cuma seperti yang saya katakan tadi, kalau cikgu rajin, tapi kena rajin lah. Ya, macam Cikgu Rahaiza yang sangat rajin ya. Saya pun tak serajin Cikgu Rahaiza ya, yang boleh tulis buku selama 20 tahun, 21 tahun ya. Jadi memang kena banyak rujukan-rujukan lain seperti Dewan Siswa, selalunya yang menjadi rujukan utama kita ialah Dewan Siswa, Dewan Masyarakat, Pelita Bahasa, kosmik, kosmik yang tu ya, aliran sains tu dia macam kosmik kan, dia lebih kepada sains dan teknologi. Di samping kita boleh cari inilah akhbar online ya. Cara ni senang, berita harian online, metro online, utusan online bernama dan sebagainya ya. Dan cikgu juga boleh ambil lirik lagu juga ya, macam tadi Cikgu Rahaiza kongsi dengan kita tu, yang lagu Joget Pahang tu sebenarnya lirik lagu cerita P. Ramlee sebenarnya.
Malah kalau kita pergi je dekat internet tu, kita type je lirik-lirik lagu macam Hijau yang Zainal Abidin tu kan, ataupun Malaysia Boleh tu ya. Jadi boleh kita jadikan bahan untuk inilah pembinaan item. Yang penting seperti Cikgu Raiza kata tadi, bina soalan dulu, jangan bina item dulu. Nanti bila bina item, apa soalan aku nak buat ya. Maksudnya kita kena rancanglah penulisan kita ya. Cari apa soalan yang aku nak ambil ni, kena baca. Kalau soalan tu macam ciri-ciri, kita boleh jadikan soalan daripada bahan tu ciri-ciri, kemudian mungkin kebaikan ke langkah-langkah yang memang ada dalam bahan tu jangan kita masukkan, jadi bahan itu kita boleh jadikan item kebat. Okey, saya rasa sampai di sini. Ada yang minta link kehadiran tu Cikgu Zainal. Cikgu Alex ada buat link kehadiran tak untuk petang ni? Ada, tapi saya akan kongsi melalui media sosial. Saya akan kongsi. Okay, terima kasih Cikgu Zainal, terima kasih Cik Alex. Nanti kita Okey, akan terima bagi jugalah kepada cikgu daerah petaling perdana. Saya nampak tadi ramai juga yang masuk Cikgu Alex bagi kepada ni lah. Ya, nanti Supaya- saya akan kongsi. Sebab 180 orang yang ada dalam kita punya Zoom hari ni. Tahniah ya cikgu-cikgu. Semoga perkongsian kami hari ni dapat membantu cikgu sedikit sebanyak dalam membina item. Okey, Cikgu Raiza, ucapan terakhir cikgu. Ucapan terakhir saya ialah terima kasih atas undangan ini. Ini hanyalah perkongsian daripada pengalaman saya menulis buku sebenarnya ya. Cikgu Zainal, terima kasih Encik Alex kerana menjemput saya pada hari ini. Itu sahaja. Okey, saya serahkan kepada Cikgu Alex lah ya. Terima kasih semua dari saya. Okey, terima kasih juga kepada Puan Raiza, terima kasih kepada Puan Zainal atas perkongsian yang saya kira sangat bermakna ya kepada kita untuk sekali lagi lebih memahami ya dan lebih lebih mesra dengan format baharu SPM ini ya, sebab selama ini memang kalau kita tidak diberi pendedahan seperti ini, kita sendiri pun kadang-kadang agak buntu sebenarnya bagaimana ya. Jadi cikgu-cikgu pun sama, kalau kita tidak cuba membina item sendiri, sebaliknya kita sentiasa mengambil soalan daripada buku-buku saja ya, sebenarnya tak lengkap tugas dan tanggungjawab kita sebagai seorang guru ya. Sebagai guru kita mesti pandai, mahir bagaimana membina soalan sendiri ya. Kalau kita sampai tahap itu ya, maka kita juga boleh menjadi seperti Puan Zainab, seperti Puan Rohaiza, boleh membina item sendiri. Okey, baik. Okey, jadi itu sajalah ya. Kita tutup kita punya perkongsian ilmu pada petang ini ya. Dengan inilah surah Wal-As dan tasbih. Cikgu Helen ada lagi yang nak bercakap sebabnya saya nampak Cikgu Helen hilang. Maaf tadi tak tahulah petang ini banyak masalah teknikal. Sekejap saya punya Zoom hilang. Okey. Okey, baik. Okey. Jadi tak apa. Jadi terima kasih banyak-banyak. Puan Zainab, kalau nak teruskan tadi macam sampai separuh saja Puan Zainab. Petang ini ya. Dengan inilah Wal-As dan Okey, itu sajalah ya. Jadi kita jumpa lagi untuk petaling utama ya, kita ada program ya Cikgu Alex, lupa baik Cikgu Alex cerita sekarang, iaitu pada 11 September kita ada program pemerkasaan guru juga ya. Susahnya nak nyebut jadi semua guru BM, walaupun fokus kita kepada guru-guru tingkatan 1, 2, 3, sebenarnya seperti yang saya bagi tahu awal-awal tadi, semua cikgu kena kuasai di SKP tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi daerah petani utama akan adakan program pada 11 September bermula cuti ya. Rasa kita cuti tak ke mana-mana. Jadi kita akan berjumpalah dalam Zoom ni lagi ya Cikgu Alex. Ya, betul. Nanti perinciannya akan saya kongsikan dengan semua. Okey, terima kasih semua. Baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih semua.
Boleh dia join. jadi- Petani perdana boleh join dah, dia tanya dah Cikgu Raiza tu. Ha, boleh join. Kita berkongsi Allah, ilmu insyaAllah. Boleh, padan. sudah tentu boleh. Sebenarnya saya sentiasa kata COVID-19 ini, PKP ini ada hikmah di sebaliknya. Ya, disebabkan oleh ini kita sentiasa boleh join apa-apa sahaja tanpa sempadan geografi. Ya, asalkan kita ada internet sahaja. Ya, kita ada YouTube, kita ada internet, kita dah boleh mengikuti segala perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, jadi itu sahaja daripada sektor pembelajaran PPD Petaling Utama. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih ya kepada Puan Zainab itulah juga perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, okey, baiklah. Kalau begitu kita berakhir di sini. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam sesi perkongsian ilmu yang akan datang. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih sekali lagi Puan Zainab. Sama, terima kasih dah Terima berlatih kasih ya. Cik Alex. Cik Alex pun dah hilang ke tu? Tak. Okey, saya keluar dulu ya. Ya, terima Tak ada kasih apa Cikgu lagi dah ya? Raiza. Tak ada Cikgu apa Raiza, lagi dah ya? terima kasih ya. Jumpa Okey. lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai.